Etnik Suluk sering dikaitkan dengan Tausuk yang berasal dari Kepulauan Sulu dan Sabah sejak zaman dahulu lagi. Etnik Suluk menggunakan bahasa Tausuk yang terdiri daripada pelbagai dialek tempatan mereka. Etnik Suluk di Sabah tertumpu di kawasan seperti Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Sempurna, Kudat dan Kota Kinabalu. Selain daripada Kepulauan Sulu di antara Sabah dan Selatan Filipina. Namun kini etnik Suluk Sabah sudah memisahkan diri mereka dari Tausuk kerana penempatan mereka yang lama di Sabah dan perkahwinan campur dengan etnik lain sehingga mengenali diri mereka sebagai Melayu. Rumah mereka terbahagi kepada serambi, ibu, dalam dan dapur atau dikenali sebagai dapulan. Serambi hadapan untuk tetamu dan belakang untuk penghuni. Ketua rumah tidur di bilik Pak Tugan dan anak-anak tersendiri dengan perempuan di bilik angkap. Tradisi kehidupan sebagai seorang nelayan dan petani menular ke dalam kediaman yang dihiasi motif naga dan juga manuk. Baju Betawi, kuput atau baju sempit masikpit merupakan pakaian wanita bagi kaum Suluk. Lazimnya baju ini berlengan panjang, tapi jika ia dipendekkan, ia akan disebut sebagai baju Betawi pukul tandu. Baju biasanya ketat, pendek dan hiasi dengan butang tambuku yang diperbuat sama daripada emas maupun perak di bahagian bahu, dada, pinggang dan pergelangan tangan. Banyak butang dijahit sebagai hiasan. Bukaan baju di dada pula terlipat dengan ropol memperlihatkan sulaman dalaman di dada. Baju Betawi dipadankan dengan seluar sawal kantiu, sejenis seluar besar dan longgar. Pakaian itu dilengkapi kain tenun habul tiyahian yang dipakai secara kulubung atau selendang atau dikepit dengan sebelah tangan. Pakaian wanita Suluk adalah gambaran daripada identiti agama Islam yang kuat kerana penyerapan roh agama itu telah menyatukan identiti etnik bersamaan dengan agama dan tidak mungkin terdapat seorang Suluk iaitu termasuk Bajau Samar sebagai bukan Muslim. Apa yang lebih menarik bagi kaum Suluk ialah etnik ini terkenal dengan tarian panggale, daling-daling untuk hiburan dalam majlis serta keramaian seperti perkahwinan, pertunangan dan sebagainya. Dengan 6 orang berpasangan dan perseorangan, tarian diiringi muzik kulintangan dan gong agung. Muzik terhasil daripada pukulan serta iringan alat lain seperti gendang yang melahirkan muzik bertindik. Antara pukulan popular ialah pukulan tidung dan pukulan kediri. Seringkali penari wanita memakai janggih, iaitu kuku tiruan yang panjang dan bengkok disematkan pada 10 jari mereka untuk menjadikan tarian lebih gemalai. Etnik Murut ialah pribumi Sabah yang terdiri daripada 29 kelompok suku kaum kecil mendiami kawasan pedalaman di sekitar sepadan Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Brunei dengan pengenalan diri yang agak pelbagai serta kumpulan dialek yang banyak. Mereka tinggal di rumah panjang tetapi zaman kini bilangan pintu semakin berkurangan dan ramai yang memilih tinggal bersendirian. Sebagai petani rumah pada zaman lampau, keperluan membuka tanah rumah baru mencetuskan pertelingkahan ngayau iaitu potong kepala antara kaum yang amat ganas dan mereka terkenal sebagai pahlawan yang digeruni. Kisah sejarah ini terlihat pada alat perisai berbentuk persegi bujur dengan ukiran timbul berbentuk akar dan bunga-bungaan. Kini, perisai yang disimpan oleh mereka menjadi alat hiasan dan telah dimajukan sebagai cenderahati kerajinan tangan dalam industri pelancongan. Pakaian tradisi etnik Murut terbuat daripada kulit kayu dari pelbagai jenis. Lelaki berbaju atau bercawat kulit kayu ini masih digunakan sehingga kini dalam persembahan tarian tradisional. Wanita Murut disebut Penong Koloh merangkumi baju berlengan pendek berwarna serba hitam dipanggil sempayau, dihiasi jahitan ropol dan kain panjang sehingga ke bawah lutut dengan sulaman bermotif tradisional. Wanita menggayakan kain tapi dari kain kapas berhiaskan motif bunga-bungaan serta geometri dari manik berwarna-warni. Pakaian mereka sentiasa dihiasi dengan jahitan manik serta memakai tali pinggang daripada
mata wang siling perak. Terdapat juga tali pinggang lebar dari manik kaca pelbagai warna yang terikat longgar di pinggang serta rantai leher rorongkol. Hiasan kepala daripada ikatan manik di wanita sebagai selupai dengan pelbagai ragam ikatan dan seringkali tersemat bulu merak, enggang atau ayam hutan, iaitu bahan yang digemari lelaki dan busana lengkap mereka merupakan kostum dari tarian Ansana dan Mangunatip. Ansana dahulu merupakan tarian pemujaan roh dan semangat pada tengkorak yang didapati daripada gerakan ngayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang suku kaum Bajau. Suku kaum Bajau Samar yang mendiami pantai barat Sabah merupakan etnik pribumi kedua terbesar di Sabah. Etnik ini tersebar di sepanjang pesisir pantai barat Sabah dari Kuala Penyu sebelah selatan hingga ke terusan daerah Bitas di utara. Okey, tumpuan utama di kota Belut, Kawang, Papar, Tuaran, Bangi dan Kutatan. Okey, secara tradisi mereka ialah pelaut, namun kini sudah bekerja sebagai petani, padi sawah, peternak, pedagang kecil dan kerja dalam pelbagai bidang perkhidmatan. Wanita mereka amat mahir dalam seni tenun dan tekad dengan ragam hias bercorak potong wajik, iaitu geometri, untuk membuat busana bagi perayaan dan upacara. Semasa menari limbai, sebuah tarian asli Bajau Samar, untuk menyambut kedatangan pengantin lelaki, mereka menggayakan kostum badu sampit dari satin hitam dan kain sarung olos berangkit ditekat dengan benang bermotifkan bunga kapas atau pucuk rebung dan membawa sapu tangan atau puyut berumbai yang dihiasi bahagian tepinya dengan rumbai-rumbai. Okey, hiasan kepala yang amat menarik dan terkenal bernama serempak dibuat daripada kertas atau logam keemasan berbentuk perahu. Dihiasi pula dengan rumbai-rumbai garigai di hujungnya dan dicucukkan pada sanggul di rambut. Leher dililit kain selendang maupun dari kain baldu bias lipatan kertas perak atau emas, dan pinggang diikat dengan ingkuk pangkat dengan kepala pending perak yang lebar. Okey, rumah tradisional Bajau biasanya agak sederhana daripada binaan kayu, dengan anjung hadapan bersambung dengan rumah ibu. Sering kali tiada pembahagian bilik dengan lantai yang lapang, ditutupi dinding luar sahaja. Okey, peralatan rumah seperti tudung, duang atau tudung saji untuk menutup hidangan makanan berwarna-warni dan dibuat daripada daun sedang, daun kelapa, daun pandan serta buluh dan ada juga tudung duang yang bersalut kain baldu. Itu juga bekas simpanan bulat atau segi yang biasanya dibuat dari daun serdang. Jadi saya telah diberi tugasan untuk menjelaskan tentang Kadazan Dusun. Okey, Kadazan Dusun merupakan etnik pribumi terbesar di Sabah yang mendiami kawasan pantai barat dan pendalaman Sabah. Okey, kebanyakan mereka hidup sebagai petani tradisi yang menanam padi sawah dan padi rumah. Okey, sebilangan kecil mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Setiap tahun mereka akan meraihkan semangat padi kenoengan dalam pesta keamatan yang dikenali sebagai Tadau Keamatan. Okey, pada asalnya mereka mendiami rumah panjang, tetapi seiring dengan pemodenan serta perubahan agama, ramai yang membina sebuah rumah yang sederhana, lebih pendek atau sebuah rumah sahaja daripada kayu dan buluh di pergabungan mereka. Namun upacara homobot masih dilaksanakan semasa membina dan memasuki rumah baru untuk menghormati rumah baru itu. Okey, pesta keamatan diadakan pada hujung musim menuai untuk meraihkan semangat padi. Ketika upacara itu, etnik Kadazan Dusun ni mengenakan pakaian tradisi mereka yang indah, diperbuat daripada kain berwarna hitam atau sutera dan baldu. Pakaian lengkap itu terdiri pada baju pendek ataupun kali sinuanga, skirt kain pendek terikat tepi dan skarf batik serta tali pinggang himpogot yang diperbuat daripada mata wang perak. Okey, dan juga
dan juga perhiasan emas untuk rantai leher ataupun dikenali sebagai hamai. Selepas itu mereka mempunyai gelang tangan yang dikenali sebagai gohong, subang dikenali sebagai simbong, cincin dikenali sebagai singsing, serta kerongsang emas yang dikenali sebagai paung. Okey, butang Betawi sering dijahit di leher baju sehingga ke pusat untuk mencantikkan lapik leher baju yang berwarna emas. Tetapi mereka menggunakan kain sarung hitam yang dihiasi dengan lapikan jalur berwarna emas secara melintang dan menegak di kepala lelaki, dan ditutupi dengan sigah merupakan desta nipis terhias sulaman palang. Okey, selain itu mereka menggunakan terendak buluh atau sirung, manik, sisir dan tudung menjadi pakaian wanita pada masa dan kegiatan tertentu. Okey, terendak atau dikenali sebagai sirung pada asalnya digunakan untuk perlindungan dari panas. Sudah menjadi pelengkap menarik set busana yang cantik dengan pelbagai hiasan di atasnya, dan digunakan dalam pelbagai upacara perayaan, terutamanya pada pesta keamatan ataupun pesta menuai. Okey, Kadazan dusun ni mempunyai peralatan yang agak unik, yang dikenali sebagai som poton, sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada gabungan susunan buluh kecil berlainan, kepanjangan yang diikat dan dimasukkan ke dalam buah labu air kering untuk melahirkan irama atau mengeluarkan sebuah bunyi satu bunyi. Okey, selain itu mereka juga mempunyai satu peralatan yang dikenali sebagai wakil, iaitu bakul daripada bilah buluh diikat dengan rotan dengan dua tali pengikat, diperbuat daripada pelbagai saiz, dihias dengan corak potong wajik atau geometri. Wakil digunakan untuk mengangkat buah-buahan ataupun untuk meletakkan bahan-bahan yang diorang dapat daripada hasil apa yang diorang mahu. Okey, selain itu boleh dikatakan benda ni digunakan untuk meletak kayu api, sayur-sayuran dan padi yang diorang tuai. Kini wakil digubah menjadi bentuk yang lebih menarik dan kecil, menjadi cenderahati dalam industri pelancongan, sebab mereka lihat benda ni boleh diproduksi kepada orang ramai, supaya orang ramai lihat betapa uniknya budaya yang ada kepada mereka ni. Assalamualaikum, hai. Saya akan menerangkan tentang suku kaum Bisaya. Suku kaum Bisaya adalah suku kaum pribumi yang berasal dari barat laut dan sepanjang pantai Sabah, dan hanya tertumpu di sekitar daerah Beaufort, Sungai Padas, Sungai Kelias, wilayah Persekutuan Labuan dan Sungai Limbang di timur Sarawak. Bangsa Bisaya adalah suku kaum asli yang telah lama wujud dan menetap di Sabah sejak beribu abad lama yang lalu. Bangsa Bisaya pada zaman dahulu adalah merupakan suatu bangsa yang digeruni, disegani, ditakuti dan dihormati oleh suku kaum asli yang lain. Suku kaum Bisaya mempunyai banyak persamaan dengan suku kaum dusun Tatana, terutamanya sekali dari segi bahasa. Ini terbukti sebilangan percakapan bahasa dialog mereka hampir sama jika mereka berdialog sesama mereka. Bisaya dikatakan di antara yang pertama menerima Islam pada awal kurun ke-13. Ketua Bisaya pertama adalah Awang Alak Bertatar atau dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah. Peringkat awal kemasukan kaum Bisaya ke dalam Islam adalah melalui hubungan dagang dengan pedagang dari tanah Arab. Jika lihat dari segi kehidupan sosial, sedikit sebanyak pengaruh Arab memain peranan dalam urusan mereka sehari-harian, dan mereka terlalu menitik berat terhadap hukum hakam Islam. Kemahiran suku kaum Bisaya adalah dalam bidang pertanian seperti menanam padi, halia, pokok rumbia, kunyit, ubi, pisang dan sebagainya. Mereka juga mahir untuk memburu binatang di hutan untuk dimakan. Mereka juga menternak ayam, itik, angsa kambing, kerbau lembu dan lain-lain binatang sebagai makanan. Kaum Bisaya juga mahir dalam seni kraftangan
dan sebagian besar peralatan kraftangan digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Kemahiran di sungai suku kaum Bisaya sangat mahir menangkap ikan dengan menggunakan selambau, iaitu alat tradisi yang dihasilkan oleh mereka sendiri, dan di laut pula dengan menggunakan pukat dan bagan. Kaum asli Bisaya mempunyai adat yang diwarisi oleh datuk nenek mereka sejak turun-temurun. Contohnya, orang muda kaum asli Bisaya mesti menghormati orang dewasa kaum asli Bisaya, dan gadis kaum asli Bisaya mesti pandai menjaga kesopanan dan kesusilaan. Kebudayaan kaum asli Bisaya adalah seperti tarian Liliput Bisaya, tarian Sayau Bagarus, pakaian tradisional, kuih muih tradisional Bisaya seperti kalopis, kuih cincin, kuih tapai, kuih sapit dan sebagainya.